Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar? Hari ini kita akan melihat seorang tokoh Islam yang cukup hebat, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita akan lihat kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Bersama saya, Suku Sensor. Mari kita lihat latar belakang Sultan Muhammad Al-Fatih ataupun bibliografi Sultan Muhammad Al-Fatih. Pertama, baginda dikenali sebagai Mehmed kedua, dilahirkan pada 29 Mac tahun 1432 Masihi di Adrianopolis, itu tempat yang kini dikenali sebagai Adrianople di Adrian, Turki. Bapanya Murad II dan ibunya Sultan Humah Hatun dilahirkan di kota Devrilkani, Kastamonu. Baginda adalah penguasa kerajaan Uthmaniyah, dalam bahasa Melayu disebut Kerajaan Turki Uthmaniyah, pada usia 19 tahun dan memerintah selama 30 tahun, iaitu dari tahun 1451 sehinggalah 1481. Baginda terkenal sebagai pejuang Islam yang menaluki Konstantinopel. Dia diberi nama panggilan Al-Fatih, berarti pembuka, kerana dia adalah seorang yang membuka Konstantinopel. Apakah kepimpinan? Kepimpinan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat 3 pendekatan untuk kepimpinan. Pertama, dari segi sikap, iaitu meneliti apa yang dilakukan oleh pemimpin yang berkesan dan bukannya pemimpin yang mana. Kedua, sikap juga dilihat dari segi pemimpin yang dibuat tidak dilahirkan. Yang kedua, kepimpinan ini juga dilihat dari segi sifat, iaitu berdasarkan kepada anggapan bahawa sebilangan orang dilahirkan dengan ciri fizikal tertentu seperti ketinggian, penampilan dan aspek kepribadian. Dan aspek yang ketiga dari segi kepimpinan adalah keupayaan. Kita fokus kepada faktor keadaan yang mempengaruhi gaya sesuatu pengurusan. Yang kedua, menentukan bahawa tidak ada satu gaya kepimpinan yang sesuai dalam semua keadaan. Itulah perkara penting yang kita katakan sebagai kepimpinan. Okey pelajar, mari kita lihat segi gaya kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Pendekatan kepimpinannya adalah sifat peribadi baginda. Bermakna pemimpin dilahirkan dengan ciri-ciri fizikal tertentu seperti aspek kepribadian dan bakat yang menjadikan Sultan Muhammad Al-Fatih adalah pemimpin yang berjaya. Pertama, dari segi faktor peribadi, baginda adalah bekerjasama, di mana beliau ataupun baginda dapat bekerjasama dengan tenteranya. Ini adalah gaya kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang kedua, baginda seorang yang berani kerana dia tidak takut mati. Ciri yang kedua dari segi gaya kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, baginda seorang yang berani kerana dia tidak takut mati. Dari segi gaya kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang ketiga, kita boleh lihat dari segi penampilan fizikal baginda. Baginda menjadi Gubernur Amsyar ketika berusia 6 tahun. Ketika berusia 11 tahun, dia dihantar ke Amsyar untuk memerintah dan dengan itu menimba pengalaman sesuai dengan kebiasaan peraturan Uthmaniyah. Baginda menjadi raja ketika berusia 19 tahun. Daripada ekspresi wajahnya menunjukkan kepastian baginda
terhadap pemerintahannya. Baginda juga mempunyai karisma yang istimewa. Sultan Muhammad Al-Fatih dikatakan bahawa pada masa lalu Barat menyerang ke Timur, tetapi hari ini dunia telah berubah. Jadi saya akan menyerang Barat dari Timur untuk membentuk sebuah kerajaan tunggal, agama tunggal dan satu pemerintahan di seluruh dunia. Karisma ini mengenai penglihatannya. Baginda juga seorang yang berkeyakinan. Dia percaya bahawa sabda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sahkanlah bahawa kamu akan menaluki Konstantinopel. Pemimpinnya yang hebat dan tentera yang hebat akan menjadi tentera itu. Kini dia berjaya menaluki Konstantinopel dan dikenali sebagai Istanbul. Itulah gaya kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dari segi gaya kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, baginda mempunyai kemampuan mental yang cukup hebat. Baginda tahu bagaimana melakukan strategi semasa perang dan bagaimana menaluki Konstantinopel. Baginda boleh bertutur dalam pelbagai bahasa seperti bahasa Turki, Arab, Ibrani, Parsi, Yunani dan Latin. Satu lagi gaya kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih adalah dari segi sikapnya. Beliau seorang yang yakin mengapa semua penduduk Konstantinopel percaya bahawa dia akan menjadi raja yang hebat. Dan beliau juga mempunyai tahap kepercayaan yang tinggi di mana baginda membina keyakinan dan memberi motivasi kepada pasukannya. Dia yakin mengapa semua penduduk Konstantinopel percaya bahawa dia akan menjadi raja yang hebat. Ciri yang menunjukkan kepada kita mengapa Sultan Muhammad Al-Fatih adalah pemimpin yang terbaik. Satu lagi gaya kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih adalah keberanian. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah seorang yang berasal dari pendekatan sifat yang mempunyai karisma sebagai seorang pemimpin. Ini kerana dia tidak takut mati ketika waktunya akan tiba semasa proses menaluki Konstantinopel. Beliau juga mempunyai komunikasi yang bagus. Baginda selalu memberi motivasi kepada pasukannya untuk mencapai matlamat dan tujuan mereka. Semuanya kerana Allah SWT. Gaya kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih kita boleh lihat dari segi komited untuk cemerlang. Baginda sangat komited untuk cemerlang dan mempunyai cita-cita tinggi sejak muda untuk menakluk. Hadis Rasulullah SAW dan Al-Quran sebagai pedoman untuk memimpin pasukannya. Baginda juga seorang yang mempunyai pemikiran ke depan. Dia selalu menyimpan rahsia mengenai strategi perangnya dari orang bawahannya, kerana baginda hanya mempercayai bahawa hanya rahsia antara dia dan Allah sahaja. Baginda seorang yang berpengetahuan. Baginda belajar tentang strategi perang sejak dia masih muda. Sebagai contoh, dia belajar bagaimana menunggang kuda, mendedahkan dirinya pada memanah dan belajar bagaimana menggunakan pedang, di mana semua ini adalah kemahiran perang. Baginda juga membawa bersama dalam batalionnya para ulama dan pakar motivasi ke medan perang bagi membakar jihad tenteranya. Itulah Sultan Muhammad Al-Fatih. Seterusnya kita lihat sumbangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sumbangan pertama adalah penaklukan kota Konstantinopel. Baginda mengarahkan azan dilaungkan dan solat berjemaah. Ini menyebabkan tentera musuh gemetar apabila melihat 260,000 orang tentera bersembahyang. Baginda juga telah menghantar utusan ke kota tersebut supaya menyerahkan kepada umat Islam, tetapi ditolak oleh Maharaja Byzantine. Akhirnya kota Konstantinopel dikepung dan diserang pada hari Rabu 19 April
tahun 1453 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 857 Hijrah. Kota tersebut telah dihujani peluru meriam selama 48 hari, namun tembok tersebut berdiri utuh. Baginda juga mengarahkan menggunakan menara bergerak yang lebih tinggi daripada tembok tersebut. Pada masa itu, Angkatan Laut Byzantine juga diperkukuhkan dengan bantuan yang telah dihantar oleh Vatikan dan juga Eropah. Baginda juga telah ditawarkan dengan pelbagai tawaran seperti hadiah dan rasuah, namun ditolak dengan tegas oleh baginda. Bagi mengatasi kekalutan tersebut, baginda telah menggunakan satu kaedah luar biasa, iaitu beliau menyuruh tentera membawa kapal-kapal tersebut melalui jalan darat di atas gunung dan meluncurkan kembali ke Selat Golden Horn. Kemudian kapal-kapal Byzantine dibedil oleh tentera Islam dan pertahanan kota tersebut mula menjadi lemah. Strategi seterusnya ialah tentera Islam terus berusaha memanjat tembok kubu dengan menggunakan tangga dan cuba mengibarkan bendera Kerajaan Uthmaniyah, tetapi serangan ini dapat dipatahkan oleh pihak musuh. Penggabungan selama 53 hari tanpa sebarang petanda berakhirnya peperangan tersebut menyebabkan Sultan Muhammad Al-Fatih menyampaikan pidatonya. Akhirnya pada 29 Mei 1453 Masihi, kota Konstantinopel berjaya ditakluki oleh tentera Islam serta membuktikan kebenaran hadis Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Konstantinopel telah ditukar menjadi Istanbul dan menjadi ibu kota semasa pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah. Sumbangan ketiga Sultan Muhammad Al-Fatih adalah menambahkan bilangan penduduk Konstantinopel. Tindakan ini dilakukan kerana ramai penduduk kota yang terkorban dalam peperangan. Baginda mengarahkan orang Yunani kembali semula ke rumah masing-masing. Baginda juga mengarahkan negeri-negeri di bawah jajahan Konstantinopel supaya menghantar wakil masing-masing. Orang Islam dan Asia turut berpindah secara beramai-ramai bagi menjalankan perniagaan kerana kedudukannya yang strategik. Faktor utama ialah sikap Sultan Muhammad Al-Fatih yang melayani rakyatnya tanpa diskriminasi. Sumbangan yang ketiga, menyatukan empire di bahagian utara Balkh ataupun Balkan sebenarnya. Menyatukan empire di bahagian utara Balkan. Tindakan ini dilakukan kerana menyekat serangan kaum Magyar bagi merealisasikan Sultan Muhammad Al-Fatih terpaksa mengambil pemerintahan Serbia. Usaha tersebut tidak direstui pihak Kristian, menyebabkan tentera Islam berundur seketika. Baginda juga berjaya menghapuskan perikatan tentera Albania yang berhasrat menjatuhkan baginda. Akhirnya Kerajaan Uthmaniyah semakin berkembang di Eropah. Ekoran daripada perebutan takhta kerajaan di Raja Belgrade, kesempatan ini digunakan oleh baginda untuk menawan Belgrade dan berjaya mengukuhkan kedudukan Islam di utara Balkan. Sumbangan seterusnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Baginda menghapuskan kerajaan kecil di Eropah. Pada 1458, Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menjatuhkan kerajaan Treviso, iaitu kerajaan Yunani terakhir di Asia Kecil. Kerajaan Turki Uthmaniyah juga berjaya mengalahkan tentera Venice. Pada tahun 1462, Raja Venice di Croatia telah dikalahkan oleh baginda. Kekalahan ini menyebabkan wilayah Venice dan Albania
diserahkan kepada baginda. Sumbangan Sultan Muhammad Al-Fatih yang kelima, mendirikan masjid dan bangunan lain. Baginda juga membina 11 buah masjid, termasuk sebuah masjid yang hampiran dengan makam Nabi Ayub Al-Ansari. Gereja Hagia Sophia dijadikan masjid, di mana bangunan masjid diubah mengikut seni bina Islam. Pada dinding masjid dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran bertulisan had. Pendidikan dalam madrasah telah membuka sebuah perpustakaan. Ini melambangkan baginda amat mementingkan aspek pendidikan. Untuk keselamatan, baginda juga membina limbungan kapal, gedung-gedung senjata dan sebuah kubu yang dilengkapi dengan menara kawalan. Baginda juga mendirikan hospital, rumah kebajikan, rumah untuk fakir miskin dan menjadikan kemudahan telaga. Ini antara sumbangan penting Sultan Muhammad Al-Fatih. Sumbangan Sultan Muhammad Al-Fatih, baginda juga seorang yang mengamalkan toleransi, iaitu kebebasan beragama. Ramai orang Yahudi dan Arab ditindas di Andalus telah berpindah ke Istanbul. Sultan Muhammad Al-Fatih juga membenarkan agama Kristian diamalkan dengan mengekalkan gereja dan mazhab ortodok mereka. Sultan juga mengarahkan supaya gereja tidak dimusnahkan atau diapa-apakan. Baginda juga telah meminta pihak gereja berkumpul dan memilih ketua padri dalam kalangan mereka. Akhirnya An-Nadius telah dipilih sebagai ketua. Dari kesimpulan apa yang kita pelajar pada hari ini, melihatkan ataupun membuktikan bahawa Sultan Muhammad Al-Fatih telah membuktikan kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW, di mana akan ada seorang berbuda yang berusia 19 tahun yang akan menaluki kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel ini telah ditukar namanya kepada Istanbul, yang kemudiannya dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan Khalifah Utsmaniyah. Selain daripada itu, gereja St. Sophia telah ditukar menjadi Masjid Hagia Sophia. Ini adalah sumbangan penting Sultan Muhammad Al-Fatih kepada sejarah Islam. Jadi teruskan belajar bersama saya Suko Sensei dan terus menghadapi peperiksaan. Terima kasih. Berminit bersama Suko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Kerana penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah